Sakit jantung, apakah solusinya? Bersama pakar kecemasan IJN, kita mengupas tajuk ini. Cardiac arrest ni masalah utama orang dewasa. Cardiac arrest jantung. Kanak-kanak berbeza. Kanak-kanak masalahnya mungkin disebabkan paru-paru. So pendekatannya berbeza sikit. Jadi bagi orang dewasa, bagi mereka yang collapse tu, kita lebih kurang ada masa 5 minit. 5 minit lah sebelum kecederaan jantung otak berlaku. So kalau di collapse saja, kita akan buat CPR secepat mungkin. Secepat mungkin, kerana dengan CPR pun kita punya pump tu, kata pump kita 100%, dengan CPR hanya mungkin 20 hingga 30%, mencukupi untuk ke otak. Oksigen oksigen ke otak. Jadi kecederaan otak tu mungkin lama lagi. Setiap 1 minit kita tak buat CPR, mereka akan setiap 1 minit 10% keberangkalan mereka akan mati. Setiap 1 minit 10%. Jadi kalau 10 minit tak buat apa-apa, garanti jalan susah nak. Jadi CPR ni kita start seawal yang mungkin. Berapa lama nak buat CPR, kita buat selama yang mungkin. Sehingga bantuan sampai. Katakan kami doktor-doktor ni naik kapal terbang kan, lepas tu ada kecemasan kan, dan dia akan tanya siapa doktor kan, semua tak nak mengaku. Semua tak nak mengaku. Jadi bukan senang untuk kita nak pergi dan manage orang yang bermasalah, mungkin pingsan. Tapi bagi mereka yang telah diajar basic life support, first aid lah. First aid, bila kita belajar, kita ada confidence, kita ada ilmu dan kita ada skill untuk melakukan rawatan first aid. Jadi sekiranya pesakit tu pingsan, kita tengok ada pernafasan. Kita tak check pun nadi jantung untuk public di luar. Kita tengok ada tanda pernafasan. Kalau tidak bernafas, memang dia collapse, memang jantung tidak berdegup. Bila jantung tidak berdegup, apa kita kena buat? Kita kena tolong picit jantung tu So sebab tu kita buat chest compression, kita tekan dada. Okey, Fizi, kalau ada orang yang kita tak kenali nak buat mouth to mouth tak? Nak boleh bagi saya. Kalau dalam kecemasan kita buat, halalkan saja. Halalkan saja. Sekiranya tengok mulut gigi pun So bagi public, majoriti tak nak buat disebabkan mouth to mouth. Jadi kita sarankan buat penekanan dada saja, chest compression saja. So buat chest compression sehingga penat ataupun sehingga bantuan sampai. Jadi yang penting kita kena mengetahui cara-cara CPR. So kalau macam Fizi, Hakimah nak belajar CPR, cari tempat-tempat yang boleh belajar. Di sini kita ada CPR, boleh belajar CPR. CPR fakulti, kita boleh ajar first aid. Tak semestinya medical staff, layperson pun boleh. So contohnya di rumah kena ada seorang pandai CPR. So why not kalau ada anak, ajar anak-anak CPR kan. Kalau kita ibu bapa kena tahu CPR. Kalau ada family gathering, ada aktiviti, why not kita ajar CPR kan. Jadi at least one person, seorang dalam satu rumah mesti tahu CPR. So apa bantuan yang kita boleh bagi kepada mereka yang kena serangan jantung? 1, CPR. Dua, kita kena minta bantuan, panggil ambulans. 3, kalau mereka masih sedar lagi, dan kadang-kadang diorang bawa ubat. Sakit jantung ni kadang-kadang dibawa ubat. Dibawa ubat buah lidah. Kita panggil saklingogitian. Di tengah sakit dada, mungkin dia tak boleh cari, kita tanya, cik ada ubat? Boleh bagi ubat buah lidah. Tapi selain daripada tu, kalau di luar, out of hospital cardiac arrest, tidak banyak kita boleh buat selain pada minta bantuan dan buat CPR. Di antara tanda-tanda serangan jantung, yang pertama, yang utama ialah chest pain, sakit dada. Nanti saya akan olah lagi mengenai sakit dada ni. Sakit dada ni, kita ingat sakit dada ni satu jenis saja, banyak jenis Sakit dada nombor 2 mungkin susah nafas, pernafasan susah Nombor 3, kemungkinan rasa loya nak muntah disebabkan kekurangan darah, adrenalin dalam badan kita banyak. Jadi macam kita nervous kita loya berpeluh nak muntah. Dan kadang-kadang kita pening kepala disebabkan jantung tidak boleh pump dengan berkesan, tak cukup jantung ke otak, kita pening kepala, kita rasa pitam Dan sekiranya kes serangan jantung ni serangan jantung yang besar, total block, jantung kita boleh berhenti, pesakit mula-mula boleh kena sawan. Jadi kadang-kadang kita confuse, pesakit ni kena sawan ke mungkin dia kena serangan jantung dia boleh sawan, lepas tu dia collapse. Masa tu kita perlu jalankan CPR lah So tanda serangan jantung ni pelbagai. Ini adalah tanda-tanda serangan jantung klasik klasik, iaitu sakit dada, susah nafas, muntah-muntah, loya, kita panggil diaphoresis, pening-pening kepala, ataupun dia collapse, dia terus pingsan dan tidak bernafas dan tidak ada nadi Tapi ada juga tanda-tanda yang tidak klasik. Contohnya sakit ulu hati, ataupun mungkin kebas-kebas tangan. Jadi sakit yang tidak klasik ni majoritinya berlaku di dalam wanita,
Jadi golongan wanita mereka boleh datang dengan simptom sakit ulu hati. Jadi dia ingat gastrik. Bila kita siasat, kita kaji serangan jantung ya. Pesakit yang tua orang-orang tua juga tidak datang dengan tanda-tanda klasik. Mungkin mereka mengadu penat ya. Penat, susah nafas sikit-sikit, kebas-kebas tangan. Bila kita siasat sakit jantung ya. Dan juga pesakit diabetes. Pesakit diabetes dia punya deria untuk pain berbeza. Jadi dia tidak present dan dia tak cakap sakit dada tu macam orang biasa. So kita kena berhati-hati dalam golongan pesakit-pesakit yang mungkin akan present secara tidak klasik lah, tidak tipikal. Berkenaan dengan sakit dada ya. Sakit dada ni normally sakit dada ni orang cakap sakit dada yang teruk. Betul, sakit dada teruk mungkin sakit jantung, tetapi kadang-kadang kita rasa berat saja. Jadi severity ya, severity sakit tu tidak melambangkan sakit jantung ataupun tidak. Jadi orang sakit rasa berat mungkin sakit jantung ya. Rasa ketat, ketat dada rasa ketat. Jadi orang nak describe sakit ni susah. Jadi kita kena betul-betul tanya ya, sakit dada ni berada di tengah jantung, di tengah dada ataupun di sebelah kiri. Kadang-kadang dia radiate dia akan rasa ke arah tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan pun boleh, ke jaw boleh ya. Normally dia sakit ni bukan sekejap, dia lama, setengah jam. Dan sakit ni sakit yang bukan sakit jantung, sakit yang tajam. Kita tekan sakit, jadi itu unlikely lah. So itu tanda-tanda sakit jantung. Kita akan terus kepada serangan jantung ya. Jadi serangan jantung kan jantung kita ada salur darah. Kita ada 3 salur darah utama. Tiga salur darah utama keliling jantung. Jadi jantung ni serangan jantung ni disebabkan darah ni tersumbat ya. Kalau dia tersumbat 50%, jadi mungkin hakim exercise rasa sakit dada, rest okey. Kita panggil stable lah. Dia ada penyakit jantung tapi dia masih stabil lah. Tapi sekiranya salur darah tu 100% block, dia akan kena serangan jantung yang teruk lah. Kita panggil myocardial infarct 100% block bermaksud bila block salur darah tu mungkin muscle kat sini tiada bekalan darah. So sekejap tak apa, tapi with time bahagian muscle ni akan mati ya. Jadi masa tu penting ya. Saya nak sarankan, pernah dengar time is muscle lah. Jadi sesiapa yang kena serangan jantung, masa tu is very important ya. So kalau sakit dada dan kita tunggu esok baru pergi hospital, masalahnya bahagian jantung ni mungkin dah mati. Okey, nombor 1, bila dah mati, masalah jangka panjang jantung lemah. Bermaksud bahagian ni tidak boleh pump macam biasa. Saya nak jalan ke sana pun saya tercungat, cepat penat. Nombor 1. Okey, nombor 2, sekiranya blok ni betul-betul teruk, kemungkinan bukan setakat lemah jantung boleh berhenti. So kalau kita tunggu sakit jantung, sakit dada, kita tunggu pergi check, mungkin akan collapse kat rumah ya. So sekiranya mereka ada tanda-tanda yang kita bincangkan tadi, perlu present awal ke hospital, nombor 1. Nombor 2, kalau tak boleh pergi hospital, kita akan panggil ambulans. Kalau duduk seorang-seorang takkan nak drive pergi hospital, mungkin kena serangan jantung, kena sawan, accident ya. So kita panggil ambulans. Di Malaysia kita ada 999 untuk hospital KKM. Sekiranya anda duduk berdekatan dengan hospital, pastikan mengetahui nombor telefon Jabatan Kecemasan ataupun ambulans masing-masing. Di IJN pun kita ada ambulans, first ambulans yang boleh pergi dan rawat. So perlu early access, nombor 1. Nombor 2, sekiranya kena serangan jantung, datang ke Jabatan Kecemasan. Jabatan Kecemasan, kita akan membuat ECG ya. So ECG pernah tengok kan Hakim Hafizi ya? ECG ya. Yang ni daripada mereka tiba dan ECG ni dibaca oleh doktor, kita ada jangka masa 10 minit. 10 minit kita ada time frame lah. So nak cepat. Jadi kalau ada 10 orang tunggu di depan, Hafizi Hakim pun datang sakit jantung, kita bypass. Terus buat ECG, kita tengok, ini heart attack. Terus masuk ke resus dan kita akan bagi ubat-ubat ya. Kita akan bagi ubat, stabilkan dia di IJN, kita akan tolak terus ke lab. Kita panggil primary PCI. Jadi bila salur darah kita tersumbat, apa kita perlu buat? Kita perlu buka kan. Salur darah ni tersumbat disebabkan plug, rupture dan juga blood clot, gumpalan darah. So kita perlu sedut darah tu ataupun kita perlu balloon dan stent. Pernah dengar kan balloon dan stent? Dia macam letak pada dawai betul. Kita kembangkan dalam. Jadi prosedur ni dijalankan di ICL bilik khas di atas, dijalankan oleh kardiologis. Dia akan menggunakan wire mungkin di pergelangan tangan, radial artery ataupun di peha. Dia akan letak wire ni akan pergi all the way to jantung ke dalam salur darah yang sumbat ya.
So bila dia akan cuba belunkan salur darah tu dan diletak stent, dia nak pastikan salur darah tu terbuka ya. Jadi itu rawatan yang paling utama, yang paling berkesan di IJN. Rawatan tu ada 24 jam, 365 hari setahun. Jadi malam 3 pagi pun kita akan buat ya. Mungkin kalau pergi hospital lain malam tak ada ya. Jadi itu cara mechanical, kita panggil primary PCI. Kalau anda pergi ke hospital lain, bukan tak ada tapi mereka menggunakan ubat. Jadi mereka menggunakan ubat, untuk ubat tu diberikan di vein. Ubat tu akan pergi ke salur darah jantung dan dia akan lyse, dia akan pecahkan blood clot. Masih berkesan tapi kurang berkesan compare tu dengan primary PCI.